Takuyasan boleh, ya. Takuyasan boleh bercakap dalam bahasa Indonesia, Melayu, Cina kan? Bahasa Cina. Mandarin. Mandarin, Dan bahasa Kantonis. Cantonese. Oh. Selain tu bahasa apa lagi? Bahasa Inggris juga, bahasa Tagalog. Oh, Tagalog. Sugoi desu ne. Bahasa di Can you, boleh Filipina ke itu. Takuya-san Terima kasih. cuba berbicara dalam bahasa Tagalog sikit nak dengar? Gayon dapat dapat aku gayon dapat aku sabihin anong. Maksudnya? Ini adalah saya sekarang harus bicara apa dengan bahasa Tagalog. Oh, faham, faham. Oh, sugoi desu ne. Wow, saya boleh cakap bahasa Jepun sedikit je, basic, very basic. English, bahasa Melayu, obviously. Bahasa Arab sikit je. Itu je. Oh, Okay. Nanti, kenapa bisa bicara bahasa Arab? Sekarang untuk membaca Al-Quran. antara sebab saya belajar bahasa Arab sebab nak baca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan juga sebab saya ni ambil kos bahasa Arab di universiti. Saya memang belajar bahasa Arab. Dan saya sedikit terdengar di Malaysia orang Melayu, orang Malay seperti Anda bisa bicara atau harus membaca bahasa Jawi. Bahasa Jawi, betul? Kami boleh membaca bahasa Jawi juga. Tapi ada juga orang Malaysia yang tak boleh baca bahasa atau tulisan Jawi. Ada juga yang tak boleh baca, ada yang boleh. Tapi buku teks kami, lagi-lagi pendidikan Islam kami memang dalam tulisan Jawi. Sekejap Tadi Takuyasan ada cakap saya sedikit terdengar. Okay. Saya nak betulkan sikit ayat ni boleh guna. Saya pernah dengar atau saya ada terdengar. Kedua-dua ni boleh digunakan. Okey. Saya nak tanya Takuyasan. Kita tengok kepada perkataan terdengar. Apa kata dasar bagi perkataan terdengar? Kata dasar. Dengar. Dengar. Okey. Jadi apabila kita menambah imbuhan ter kan, kita tambah ter kepada dengar, maksudnya apa? Ini terdengar. Maksudnya Imbuhan ter. Ini adalah terdengarnya saya sudah pernah dengar. Okey, hampir.
Tapi selalunya terdengar okay? Imbuhan Ya. imbuhan ni kita panggil imbuhan Antara kegunaan utamanya ialah perbuatan yang tidak disengajakan. Betul kan, Aiman? Betul-betul. Perbuatan yang tidak disengajakan atau dalam bahasa Inggeris unintentional action, I think. An action that we do intentionally. Ya. Ya, tidak. Unintentionally. Okay. Contohnya, Ya. bila kita cakap terjatuh. Terjatuh. Maksudnya, someone fell down or you fell down unintentionally. Tidak sengaja. Ya. You fall down unintentionally. Not intentionally. Okay. For example, what about termakan? Apa maksud termakan? Boleh tak Takuya-san terangkan? Termakan. Ini eating something unintentionally. Yes, perfect. Sebagai contoh kan, ayat contohnya ialah okay. Contoh ayat dia, saya termakan kek Aiman. So, it means that I unintentionally ate Aiman's cake. Maksudnya saya tak sepatutnya makan kek tu. Sebab kek tu bukan saya punya. Tapi saya termakan. Termakan. Kek. Keknya apa? Cake. Cake. Cake is cake. Keki. Ya. Accidentally. Yeah, that's correct too. Accidentally. Thank you, Aiman. Accidentally. Okay. Oh, Boleh tak? Ya? Hanani, maaf ya. Dan saya harus kasih Anda sekalian tahu, saya sudah bayar uangnya. Oh, okay. Okay, terima kasih Takuya-san. Tapi saya tak mengendalikan bahagian bayaran. Yang gitu. mengendalikan ialah bahagian admin lah, Farhan. Oke, saya mau kirim pesan kepada dia. Oh, dah bagi message lah kepada Farhan. Ya.
Okey, okey. Okey, terima kasih banyak Takuya-san. Oke. Terima kasih. Lanjut. Okey. Seterusnya, okey, boleh tak Takuya-san bagi satu contoh lain selain terjatuh dan termakan? Kemudian Termakan. buat ayat. Kemarin, kemarin Mhm. HP saya, ponsel saya, terjatuh dari meja. Hampir apa? Lagi sekali? HP saya atau, Oh, ponsel saya, terjatuh dari meja, oh, telefon. telepon. Saya terjatuh dari kereta. Okey. Okay, saya betulkan sedikit dia punya susunan. Kemarin atau kita boleh cakap semalam. Semalam kan maksud Takuya-san? Semalam, a night, one night, Oh, kemarin lah. Kemarin telefon saya telepon telepon saya hampir hampir terjatuh hampir terjatuh dari kereta. dari Dari meja. dari meja. Okey. Dari meja. Daripada meja. Hmm, Daripada meja. saya Daripada meja. Dari sebentar ya, daripada meja. hmm, dari rasanya dari betul. Dari Oke, sebab meja ialah satu tempat. dari meja. Ya. Saya tak sure dari atau daripada. Tapi ayatnya sudah difahami lah. Okay. Okay, that's a good sentence. Now, yang ni nanti saya akan check balik ya jawapan yang betul dia. Dari atau daripada. Tapi maksudnya tetap sama lah. So, don't have to worry. Okay. So, kita sambung pembelajaran kita pada hari ini lah. Sebenarnya topik kita pada hari ini ada berkaitan dengan imbuhan juga. Tapi, first of all, kita akan lihat kepada topik kebudayaan Malaysia. Kebudayaan Malaysia. Oh, Budaya di Malaysia. Jadi, kita baca yang ni. Okay, boleh Takuya-san tolong baca? oke. Berbilang bangsa. Malaysia merupakan sebuah negara tunggal masyarakat berbilang bangsa dengan majoriti masyarakat Melayu, Cina dan India. Terdapat berbagai kaum etnik berbeza di Malaysia dengan identiti budaya mereka yang unik dan istimewa. Dengan beberapa persamaan di antaranya. Negara ini terdiri daripada semenang Semenanjung. semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur dan telah
mendapat, bentar ya. Mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Okay, perfect. Okay, Terdapat, oke. dari sini kan, ada tak perkataan yang Takuya-san tak faham? Sebentar ya. Berbilang, kata dasarnya bilang. Berbilang. Berbilang kata dasarnya bilang, pelbagai atau banyak. Tengok dekat PRPM. Okay. Kalau Takuya-san tengok dekat PRPM ni kan, bila kita cari satu perkataan, dia akan bagi juga dalam tulisan Jawi. Oh, Okay, jadi definisi berbilang lebih daripada satu banyaknya. Lebih daripada satu. More than one. Maksudnya many lah. More. Many. banyak. Banyak. Betul. Dia sama dengan banyak atau lebih daripada satu. Kosakata. ちょっと今時間ないからまた後でもらう。Lebih daripada satu. Atau banyak. Okay. Tetapi perkataan berbilang ni selalunya digunakan untuk perkataan berbilang ni digunakan untuk kaum atau bangsa atau masyarakat. Contohnya, masyarakat yang berbilang kaum. Atau masyarakat yang berbilang bangsa. Okay, ni betul. Dua-dua ni betul. Saya akan warnakan yang betul dalam... Sebentar. Yang berbilang. Ini dua-dua ni betul. Masyarakat yang berbilang bangsa. Kaum ini apa? Okey, kaum Seperti bangsa. Kaum ini seperti bangsa. Dia agak similar tu bangsa. Dia seperti etnik pun ada. Contohnya kaum Cina, kaum Melayu, kaum India. Ya, kaum. Ya, seperti Malaysia dan Singapura ya. Kaum. Betul. Kaum Cina. Akhir-akhir ini saya waktu saya pergi ke Osaka, pergi ke Namba, sebelum saya naik kereta, saya sudah ketemu orang Singapura. Oh, Orang Singapura. orang Tapi Melayu. Bangsa ya, atau kaum mereka apa? bangsa kaum Melayu. Oh, kaum Melayu. Karena mereka perempuannya semua berjilbab ya. Oh, interesting. Ramai ke? Ya? Ramai ke? Ya, mereka sudah mendaki gunung. Sudah mendaki gunung. Oh, mendaki gunung. Mendaki gunung dan waktu saya kerja di restoran, saya ketemu orang Filipina yang beragama Islam.
dia Oh, berjilbab ya. Tapi ini pertama kali saya ketemu Filipina yang beragama hmm, Islam ya. betul-betul. Sebab Filipina bukan negara yang majoritinya Islam. Ya, Interesting. Menarik. Okey. Jadi, itulah ya. Okey. ya. Um, Contoh ayat yang salah ialah saya mempunyai berbilang baju. Ni salah. Yang ini salah, okey? Saya akan warnakan merah. Maksudnya salah. Ya, ah, Dalam um, dalam ayat ni, perkataan yang betul ialah banyak. Banyak. Saya mempunyai banyak baju. Ini betul. Okay. Jadi berbilang, okay, apabila Takoyasang nak guna perkataan berbilang, kita pasangkan dia dengan perkataan kaum. Ini adalah yang paling tepat. Berbilang kaum, berbilang bangsa. Okay. banyak baju. Okey, kita sambung kepada artikel kita tadi. Okey. Lagi selain daripada perkataan berbilang, ada tak perkataan lain yang Takoyasang tak faham? Sampai sini, sampai 31 Ogos 1957. Sebentar ya. Oh, tuh. Ini ini bahasa daerah Semenanjung. 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 Okey. Semenanjung Malaysia maksudnya, wait, in English, I think it's, hold on. Semenanjung. Peninsula. You know peninsula, peninsula Malaysia? Okay, saya tunjuk. Oh, kejap. Oh. Okay. Jadi, kalau Takoyasang tengok dekat sini, ini Malaysia betul? Ya. Ni ialah peta Malaysia, ini juga Malaysia. Ni. Oh. Jadi, semenanjung Malaysia atau dalam bahasa Inggeris kita panggil Peninsula Malaysia is this one. Ini ialah semenanjung Malaysia. Hmm. Semenanjung Malaysia. Malaysia Timur ialah ini. Ah, Hmm. semenanjungnya ini ya. Betul. We call it in English, I think Peninsula Malaysia. Saya akan letak kat sini. Malaysia Timur. Malaysia Timur yang lagi satu tu kita panggil Malaysia Timur kan? Jadi Malaysia Timur ialah East Malaysia.
Okay, dekat East Malaysia, di Malaysia Timur hanya ada Sabah dan Sarawak sahaja. Sarawak. Mhm. Sarawak. Sarawak. Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Alright. Okay. Kita sambung Okay, Ya. selain tu ada tak perkataan lain? Singkatan Ogos adalah apa? Ogos? Hmm. Maksud takoyaki? Ini tanggal August. Ogos. August. It's August. 8月. Ah, Ogos. Agustus. Oh, saya tak pasti dalam bahasa Indonesia. Tapi it's August lah. Bulan 7. Bulan 8 maaf. Bulan 8. Okay. Selain tu ada perkataan lain tak? Ini pelbagai seperti berbagai ya. Seperti pelbagai seperti berbilang. Oke. Sekejap ya. Dia hang lah. Sekejap. Komputer saya hang. Sekejap ya. Hana ni tidak bisa bicara bahasa Tamil? Tak boleh. Tidak. Tak Tidak bisa. boleh. Saya Karena tak pernah belajar. hanya 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 kaum Cina, hanya kaum India bisa bicara bahasa Tamil. Ada juga kaum lain yang boleh bercakap dalam bahasa India atau bahasa Tamil lah. Siapa yang belajar? Karena Mm-mm. karena sekarang saya mencari orang yang bisa bicara bahasa Tamil Oh, yang mengajar yang mengajar bahasa Tamil oh, I see. kepada saya karena saya minat bahasa Tamil. Mm. Kalau bisa bicara bahasa Tamil, sekarang saya bisa bicara bahasa resmi di dalam Malaysia. Bahasa rasmi betul. Takoyaki sudah boleh bercakap dalam bahasa rasmi lah, iaitu bahasa Melayu. Untuk bahasa Tamil, saya tak kenal lagi kaum Melayu yang boleh bercakap dalam bahasa Tamil. Tapi ada je. Hmm. Okay. Karena ini bahasa beza dengan bahasa Melayu. Betul? Hmm. Sangat berbeza. Tulisan pun berbeza juga. Iya, iya. Okey, jadi kita skip dulu yang ni. Kita pergi dekat budaya, okey? Okay, kita tengok. Okey, disebabkan dekat Malaysia
di Malaysia ni terdapat pelbagai kaum. Jadi terdapatlah pelbagai budaya. Okey. Jadi kita tengok ciri-ciri budaya antaranya perkongsian suatu masyarakat. Okey, diperolehi melalui proses pembelajaran. Tidak dapat berpisah dengan bahasa, kewujudan nilai-nilai tertentu mengikut keadaan bentuk muka bumi dan diwarisi secara turun-temurun. Okey. Seterusnya kita akan lihat jenis-jenis kebudayaan lah. Contohnya, kebudayaan apa? Contohnya, adanya perayaan-perayaan atau keagamaan. Yang ini kita hanya lihat kepada kaum Melayu. Nanti kita lihat kepada kaum lain. Okay. Dalam kaum Melayu ada pelbagai perayaan keagamaan. Contohnya Aidilfitri, Aidiladha. Okay. Itu adalah contoh perayaan-perayaan keagamaan. Kemudian kita ada juga kesenian. Kesenian yang ini kita akan lihat pada hari ini. Wayang kulit, Mak-Yong, Kuda Kepang. Ini ialah kedua-duanya tarian kebudayaan. Okey, kemudian dari segi perkahwinan juga kita ada budaya kita. Yang ini sudah disentuhkan pada pembelajaran yang lepas dengan Rio Tasang. Okay, kemudian pakaian juga ada budaya-budaya dia, kebudayaan dari segi pakaian. Contohnya baju kurung dan pelbagai lah. Tetapi hari ini kita akan lihat kepada jenis-jenis tarian kebudayaan di Malaysia. Okey. Pertama sekali kita panggil tarian Zapin. Tarian Zapin, okey? Tarian Zapin. Tarian Zapin. Okey. Jadi, boleh tak Takuya-san tolong bacakan sampai habis dan kalau ada tak faham, terus tanya. Sekarang, saya harus baca lagi ya? Baca dan kalau tak faham, tanya. Okey. Zapin adalah tarian Melayu yang berasaskan kesenian Arab Parsi yang telah disesuaikan dengan kesenian Melayu. Zapin bermaksud gerak kaki daripada perkataan al-zafin. Gerak tarinya berdasarkan gerak kaki berasaskan gerak kaki penari-penarinya. Zapin Saror berasal dari Parsi dibawa oleh Sheikh Muhammad dan di ketengahkan oleh Tengku dan Tunku. Oleh Tengku Mahmud pada ketika dahulu. Gerak tariannya berbeza sedikit. Gerak tarinya berbeza tarinya. Gerak tarinya berbeza sedikit daripada Zapin di Johor. Zapin Saror hanya mempunyai 4 pergerakan, yaitu siku keluar, semurah, geramban dan wainab atau
Mokwan junab. Dahulunya Zapin ini tidak gitu populer karena pergerakan yang terlalu perlahan. Kini Zapin ini mulai diminati karena telah diolah menjadi lebih tangkas dan ditarian oleh penari lelaki sahaja dan ada karanya turut disertai penari wanita. Okey, ada tak yang tak faham dari sini? Ada, berasaskan. Oh, berasaskan in English. It's something like based. Okay, jap. Okay, berasaskan. Apakah kata dasar dari untuk perkataan berasaskan? Asas. Asas, betul. Jadi asas maksudnya ialah termasuk Inggeris. Ya, basic. Basic. Okay. Kata dasar. Okey, dia cakap dekat sini menggunakan sesuatu sebagai asas. Menggunakan sesuatu sebagai asas. Okey, jadi saya tulis kat sini. Menggunakan sesuatu sebagai asas, or in English, use something as a base. Contoh perkataan kan, contoh ayatnya ialah asas. Use something. hujah-hujah saya berasaskan fakta. Maksudnya dalam bahasa Inggeris, hujah. My arguments are based on facts. So the meaning of berasaskan can means based on. Kan? Oh shit. Berasaskan fakta. Ini kalimat atas kalimat bahasa Melayu, kalimat bawah ini Ini maksud. ini dari maksud kepada ini maksud maksud dari untuk ya. betul. This one is the translation.
Arguments. Contoh ayat seterusnya ialah Based on facts. saya tidak boleh makan makanan yang berasaskan haiwan. Haiwan. Hmm. Maksudnya? Haiwannya apa? Haiwan is animal. Haiwan is animal. Hewan. Haiwan. Ini sedikit beda dengan bahasa Indonesia. Oh, dalam bahasa Indonesia Sedikit kita beda. panggil apa? Hewan. Oh, kita panggil hewan. Ya. Tapi animal biasanya binatang. Binatang, betul? Binatang pun sama juga. Binatang is also animal. Ya. Hewannya seperti sapi atau babi Betul? di rumah. Ayat seperti Aiman cakap, haiwan ni ialah kata pinjaman, kata atau perkataan yang diambil daripada bahasa Arab. Dia sebenarnya bahasa Arab. Okey. Daripada bahasa. Saya tidak boleh makan makanan yang berasaskan haiwan. Maksudnya, I can't eat food that is made of animals, for example. I can't eat food that is made of animal. That is Basic. Haiwan. Bahasa Indonesia, hewan. berasaskan haiwan. Made of or what's the common? Makanan yang berasaskan haiwan kan, bila kita cakap makanan yang berasaskan haiwan, it is animal, what is it? Animal based foods. Okay. Yang berasaskan haiwan. That's how we do it lah. This is the most accurate translation. Animal based. Animal based food. Misalnya saya suka misalnya saya suka makanan saya suka makan sayur yang berasaskan alamiah. Berasaskan alam. Berasaskan alam. I like natural food. Natural food. Natural vegetable. Oh, natural vegetable. Natural food.
Natural food, natural food. Oh, no, Saya suka natural makanan, saya vegetable. suka makan makanan natural. Saya suka Saya Makan. suka makanan makan makanan makanan yang yang berasaskan berasaskan bahan-bahan organik. Organik. Saya suka Tapi takoyaki jangan confuse perkataan berasaskan dengan diperbuat daripada. Yang ni maksudnya made of. bahan organik. Okay. Tapi takoyaki jangan confuse between berasaskan dengan diperbuat daripada. Kalau kita nak cakap made of something, kita guna ni. Diperbuat daripada. Okay, seterusnya. Made. Ya, made. Ya. Okay. Jadi, tadi kita dah tengok, kita dah baca tentang zapin, betul? Okay, jadi zapin ni, dia mempunyai pelbagai jenis. Bukan satu je, banyak. Oh, ini. Jadi kita akan pelbagai jenis, banyak jenis zapin. Kita akan lihat salah satu jenis zapin lah. Adakah saya lihat? Sorry? Adakah saya menonton bagaimana ya? Saya akan buka video. Ini antara salah satu one of many types of zapin. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak suara video? Bisa dengar. Sudah boleh dengar dan boleh lihat. Boleh tonton. Okay. Kalau tak dengar boleh cakap nanti. Andai permata jadi hiasan, jariku muda sembuh lukanya, bagai sutera dalam lukisan, hidupku indah warnanya, baru menguntung tumbuh jarindu, mekar harumnya seri halaman, hendak ku minum mustika embun agar tersurai idaman. Bukan racun berbisa, semoga dan diberkati. Begitulah impian, selagi nyawa di badan. Pintaku padamu bintang, kirim
Okay, so itulah apa yang kita panggil zapin. Takoyaki pernah tengok? Belum pernah. Oh, belum pernah. Pertama kali Belum lah. pernah. Jadi inilah yang kita tarian zapin. Okay, sempat lagi ke? Saya Waktu nak bertari, tunjuk. waktu bertari selalu wanita dan pria bersama bertari. Maaf lagi sekali. Waktu bertari selalu pria dan wanita bersama bertari ya. Lelaki dan wanita. Ya ya. Oh, betul. Macam kita baca di sini. Okay. Kini zapin mula diminati kerana telah diolah menjadi lebih tangkas dan ditarikan oleh penari. Dan ada kalanya turut disertai penari wanita. Okey, ada jenis zapin yang hanya ditarikan oleh penari lelaki sahaja. Tetapi ada juga kadang-kadang ada penari wanita. Ada yang lelaki sahaja, ada yang lelaki dan juga wanita. Tergantung. Tetapi sebenarnya di dalam Islam ini sendiri, perempuan tidak dibenarkan untuk menari. Perempuan tak boleh menari. Tetapi disebabkan kebudayaan, ada orang yang ada perempuan yang tetap menari walaupun sebenarnya dia tidak dibenarkan. Itu apabila adat atau budaya bercanggah dengan agama. Sorry. Tidak apa-apa. Okay. Pernah dengar tak perkataan bercanggah? Bercanggah. Pernah dengar tak perkataan? Pernah dengar tak? Silakan menjelaskan. Okay, means contradicts. Contradictory. Sekejap, saya try tengok dalam bahasa Jepun kalau ada. Mujun shita. Says here. Let me try to look for it in Google Translate. It says here in Japanese is mujun suru. Mujun suru. To contradict. So, karena contohnya bercanggah dengan agama. aturan agama, aturan Islam ya. Benar. Dengan ajaran agama terdapat apa ni? Macam mana nak cakap, Iman? Kebudayaan atau budaya, adat atau budaya yang bercanggah dengan ajaran agama. Okay. Betul kan, Iman? This sentence. Ya. Aiman, are you there? It's okay. Alright. Ajaran agama. Okay. Contohnya kan, bila kita cakap bagaimana dia bercanggah dengan ajaran agama, sampaikan ada tarian yang diharamkan. Tidak dibenarkan untuk ditarikan di Kelantan. Contohnya seperti tarian Mak Yong. Okay, this dance, right? Tarian ini is banned. Telah diharamkan di Kelantan. Is banned on Kelantan. Because why? Sebab apa? Sebab dia mempunyai saya tunjuk dekat sini. Unsur-unsur ritual atau pemujaan. Tahu tak pemujaan tu apa? Pemujaan. We summon. Pemujaan.
Pemujaan. Wait, hold on. So, how do we say it in English? I'm not sure, but ritual as in they want to call to the ghost. It's related to other entity. For example, ghost. You know ghost? Hantu. Yeah. 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 So it's related to those area lah. Dia berkenaan dengan, I'm not sure, hantu or something like that. So it is banned sebabkan dia bercanggah dengan agama. Tarian This one. ini, tarian ini sedikit beza. Tarian Berbeza. zapin. Sangat, bukan sedikit berbeza tapi sangat berbeza. Saya tunjuk kejap, sekejap juga. Ni Mak Yung. Boleh dengar tak? Dengar tak bunyi dia? Contohnya satu dulu. Okey, jadi inilah tarian Mak Yung lah yang telah diharamkan di negeri Kelantan. Okey, hari ni kita akan tengok kepada dua ni sahaja. Dua ni sahaja dulu. Ya. Tapi gerakannya pelan-pelan ya. Betul. Perlahan, agak perlahan. So sangat berbeza lah dengan zapin. Ya. Okey, jadi sebenarnya kita tak tengok lagi dekat tata bahasa ni. Okey, saya akan tengok sekali lalu tata bahasa. Okey, sebelum ni kita tengok macam mana kita tambah imbuhan pe kepada kata dasar. Betul? Ya. Okey. Dan bila kita tambah pe kepada kata dasar, dia akan menjadi kata nama atau noun, or what we call in Japanese meishi. Isn't it? Okay, so dia akan menjadi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. The person who do the action. Okay, atau a tool that we use to do that action. Okay, jadi bila kita nampak imbuhan atau perkataan yang bermula dengan imbuhan pe, everything that has pe ialah noun atau kata nama atau meishi. Noun. Nama. Bila dia dimulai dengan pe semua ni. Okey. Apabila dia dimulakan dengan okey, mem, meng. Okay, apabila kata dasar ditambahkan dengan me. Ya, Ini menunjukkan kata ia kerja. ialah ia menunjukkan ia verb. Contohnya lancung. Kita jadikan dia melancung. 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 Okay, jadi ia adalah satu kata kerja atau perbuatan.
ya, kita tambah mem. Ataupun yang ni kita tengok membeli. Kita tambah mem kepada beli. Kenapa kita tambah membeli? Kenapa kita tak cakap membeli? Sebab perkataan beli dimulakan dengan huruf B. Bila dia dimulai dengan huruf B, kita kena tambah mem. Okey. Membeli. Kata dasarnya beli. Dari beli waktu berubah menjadi mum. Betul, membeli. Kita kena tengok kata dasar dia dimulakan dengan perkataan apa. Okay. Seterusnya kita tengok kata dasar curi dimulai dengan C, betul? Jadi Ya. kita kena tambah men. Men. Mencuri. Mencuri. Ya. Ni saya bagi contoh je lah. Nanti kita tengok pada kelas seterusnya. Dengan harapan ada Rio Tasang sekali. Okey, seterusnya. Bila dia dimulai dengan huruf-huruf ni. Contohnya kita ambil satu, gosok. Okay? Bila perkataan dasar dimulakan dengan G. Kita sudah. kena tambah meng. Menggosok. Ya. Sorry, minum air jap. Menggosok. 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 Okey, jangan risau. Nanti kita akan tengok lagi pada kelas seterusnya. Okey, seterusnya kalau dia hanya ada satu sahaja suku kata. Satu kan cat, tin, lap. Cat. Kita kena tambah menge. Mengecat. Mengecat, betul. Perfect. Okey, tetapi bila kita tengok dekat perkataan dasar sesuatu perkataan tu, huruf-huruf dasar, huruf pertama pada kata-kata pada sesuatu perkataan tu dimulakan dengan K atau P atau S atau T, kita kena mengubah sedikit. Okey, contohnya kita tengok perkataan dasar ni dimulakan dengan K. Okay. Cara dia ialah kita tukar K ni kepada NG dan kita tambah me. Contohnya mengarang. Menggarang. Menggarang. Tengok kita ubah K kepada NG, mengarang. Kita tukar. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok Okey, ya kita dah belajar dua ni. Pe dan juga me. Ya. Pem, mem. Okey, pe dengan me lah basically. So, pe ni ialah noun dan me ni ialah verb. Tetapi ada juga kata kerja atau verb atau doshi yang dimulakan selain daripada me. Contohnya, ber. Okay. Apabila perkataan dimulai dengan ber, dia juga adalah kata kerja. Okey. Contohnya, kita ambil satu, berjalan. Means aruite, I think. Berdiri, to stand up. Jalan kaki ya. Berdiri. Berjalan. Okey. Jadi, ini hanyalah review lah. Nanti kita akan tengok dengan lebih detail pada pembelajaran yang seterusnya. Boleh? Okey. Hari ini? Pada pembelajaran seterusnya. Okey. Pada minggu depan. Kelas kita tamat. Okey. It's already one in Japan, right? Bulan depan hari Sabtu? Kita tengok kejap
Bentar ya. Hmm. Sekarang saya lihat jadwal saya. Okey, boleh. Syuk. Hmm, tanggal 9 ya. 9, betul. Pukul macam hari ni pukul 12 tengah hari. Tapi tanggal 9 pukul 12 siang saya kerja. Oh, ya ke? Kalau malam? Malamnya bisa kalau malam 9 atau 9.30. 9.30-nya bisa. 9.30, okey. Nanti kita akan tanya Takuya-san juga, Ryota-san juga. 9.30. 9 hari bulan Okey. Kemudian kelas seterusnya. Sekejap. 9.30 malam. Okey. Okey, boleh tak kelas seterusnya kita buat pada 23 sebab saya ada hal pada 17. 23 hari bulan 12. 23 Hmm, tanggal 23. betul. Untuk kelas selepas 9 hari bulan. Jadwal After saya masih belum ditentukan. Tapi saya membuat Mhm. tapi saya coba membuat waktu. Okey. Kalau boleh pada 23, okey? Nak coba. 23. Ya. 23 Waktu bisa saya mengirim message Okey, dan mengirim boleh, pesan boleh. kepada Anda. Oke, Okey, terima kasih banyak. sama-sama. Tapi seterusnya 9 hari bulan tanggal 9 pukul 9.30 malam. Okey. Okey. Oh, saya lupa pula. Saya nak bagi jawapan kepada ayat tadi. Okey, yang ni betul. Dari meja betul, bukan daripada. Dari meja, okey? Okay, so that's all for today lah. Itu saja untuk hari ni. Saya stop sharing. Terima kasih banyak kerana join kelas kita pada hari ni. Sama-sama. Okay, Sama-sama. jumpa minggu depan. Ya, jumpa lagi ya. Okay, insyaAllah.